Ready? Okey, dah masuk ah, tunggu. Macam dah dapat tu lah. Tu dia. Masuk. Okey, nampak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang pada sahabat-sahabat yang dapat masuk. Yang belum masuk lagi, harap boleh masuk. Hari ini kita ada tetamu. Tetamu khas ya. Jadi kita akan buat perbincangan sikit. Okey, hari ini kita akan adakan sembang-sembang coach bersama yang berbahagia. Coach kita iaitu kita panggil Coach Datuk Haris. Okey, ini dia banyak orang pengalaman ni. Dia banyak dah melalui banyak proses pembelajaran ni, tentu dia ada banyak pengalaman. Jadi hari ini kita nak tengoklah sejauh mana perbincangan kita boleh sampai ikut keadaan dan masa. Sekarang ni saya harap ramai kawan-kawan kita yang boleh masuk. Kalau yang dah boleh masuk tu, please share lah. Dan yang mana dah ada di sini, harap tolong bagi sikit kenyataan sama ada suara jelas ataupun tidak jelas, sama ada video nampak clear dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan sembang sikit. Sebelum saya perkenal tuan-tuan dan puan-puan, saya bawa ke hadapan kita punya partner ni, sharing partner kita, Datuk Haris. Saya maklumkan hari ni kalau pada malam ni kita start awal sikit. Selalunya 9.40, hari ni 9.30 kita dah masuk dah. Jadi kita tahu mungkin awal ni mungkin orang jarang masuk lagi, tapi ujung-ujung mungkin ramai masuk. Tapi tak apa, walau bagaimanapun kita memang tujuan ni kita nak bincang-bincang, sembang-sembang Master Coach dengan Coach Haris. Untuk sikit flashback, hari ni siang tadi saya telah buat lebih kurang 40 minit live talk bertajuk berhubung dengan perkara yang contemporary. Apa yang kita lalui, apa yang kita pernah ada pengalaman dan sebagainya berhubung dengan perniagaan, how to overcome our situation dalam selepas COVID, dan bagaimana perkembangan suatu syarikat dan teknik-teknik pembangunan yang nak pakai oleh semua syarikat. Jadi benda ni pun kita akan bincang lagi. Sekarang ni kita nak pergi praktikal. Malam ni kita bawa mai Datuk yang dia sendiri ialah seorang usahawan. Dia juga seorang consultant, management consultant. Dia juga seorang mentor dan dia juga seorang coach. Jadi samping tu juga dia juga buat training. Semua ada. Jadi a big package dari situ. Jadi banyak benda yang kita boleh bincang. Pada tuan-tuan dan perempuan yang ada ni, yang dah masuk, kalau dapat melihat dan mendengar, you can share and like this video, this talk, so that other people can see later on. Kalau dia orang miss, kalau you miss pun you can still see it when you like, you share and you comment, insyaAllah. Dan yang kedua, kalau you rasa ada soalan, apa yang nak tanya, please tulis di Facebook ni. Sebab saya belum tengok lagi di Facebook, saya masih berdepan dengan Zoom, alright. So sebab saya guna Zoom, jadi ambillah kesempatan ini kita sharing. Dan I bukan nak cakap banyak sebenarnya, saya nak dapat sikit feedback sharing. Supaya apa yang ditanya tadi semua tu boleh kita kata memberi sikit pembelajaran, penambahan ilmu, sekarang jangan membuka minda, memotivasi diri kita. Okay? Dalam keadaan macam inilah kita sangat-sangat mendatangkan, mengharapkan saudara-saudara saya yang datang ni please share. Jadi ramai lagi akan dapat iktibar dan kebaikan daripada ini semua. Jangan lupa, you boleh tanya soalan, right? Tulis soalan ataupun you nak add, you nak repeat, nak komen apa pun kita terima. Sebab kita tahu kita pun semua sama-sama juga, kita sama-sama sharing. Jadi bersama saya hari ini ialah yang berbahagia Coach Datuk Haris. Seperti saya kata tadi, dia sendiri seorang usahawan, dia seorang mentor, dia seorang coach, dia seorang trainer dan dia juga seorang coach, right? Jadi Datuk Haris ni dia telah lama dalam berkecimpungkan dalam bidang ni. Jadi saya rasa mungkin
dia ada ke lapangan. Hari ni dia masuk macam semalam dia tak ada ke lapangan, saya ingat dia meeting sampai tengah malam. So hari ni alhamdulillah dia dapat bersama kita. Jadi saya welcome kepada yang berbahagia Datuk Aris. Ya Datuk, welcome. Walaupun semalam tak ada sempat masuk, kami semalam dah confirm nak masuk pun. Petang tadi pun tak boleh nak masuk. Oh, pack aja ya. Okey, kalau orang yang sibuk memang tak sibuk walaupun bagaimanapun. Jadi buat permulaan Datuk, kenal sikit Datuk pengalaman Datuk dalam coaching ni especially. Pertama sekali Datuk punya pengalaman sendiri, yang kedua pengalaman Datuk dengan usahawan. Sila Datuk. Saya silakan tuan-tuan. Inilah coach Datuk Haris. Sila Datuk. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Dr. Syakir? Temannya sejak kami. Unmute seorang. Unmute. Mute kan seorang. Unmute. Ya. Okey, cakap. Boleh dengar lah. Tekan dekat di mikrofon, ada gambar mikrofon, tekan di mikrofon tu. Ada merah tu, tekan mikrofon. Suara tak dengar. Okey, kelas. Alright. Okey, masih. Okey, masih pada Dr. Syakir. Tak dapat suara je. Boleh dengar Boleh dengar Hello? Boleh dengar ke? Play unmute. Tak dengar suara. Alright. Okey, dah. Halo? Suara tak dengar Datuk. Tak dengar. Sekejap ya. Boleh unmute tak? Unmute dah. Ya, speaker. Unmute. Okey, alternate plus sekejap Suara masih tak dengar. Datuk kena unmute. Ada satu gambar mikrofon tu unmute. Di bawah tu. Ni nampak merah ni. Bawah ni ada merah ni. Bawah ni ada merah. Unmute tekan merah ni. Okey. Okey Halo? Tak dengar ya? Jangan juga. Tadi dah testing bagusnya. Sekejap ya. Halo? Boleh dengar ke? Tak dengar suara tu. Sekejap ya, saya try lagi. Boleh unmute, suara tak dengar. Okey, unmute. Suara masih tak jelas. Okey, boleh. Saya dah unmute dah ni. Halo? Boleh dengar ke? Okey, dia peserta boleh dengar tapi saya tak dengar. Doktor tak dengar. Dah ambil dah ni. Dah. Halo, doktor boleh dengar ke? Halo, doktor boleh dengar? Apa tak Datuk cakap, Datuk yang boleh dengar suara Datuk. Saya tak dapat dengar suara Datuk lagi. Dengar ke? Halo, boleh dengar Okey. Boleh ke doktor? Boleh doktor tak dengar susah ni. Dah host kena dengar juga. Okey, Datuk cakap saya tak dengar suara saya. Doktor tak dengar Okey, saya dah ambil dah ni. Okey, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, doktor. Saya cerita sikitlah tentang pengalaman sebelum terlibat dalam coaching. Ya, seawal rasanya 2012 2013. Ya. Jadi sebelum tu pengalaman saya berasal daripada background mengajar daripada tahun
1985, 83, 85, 88, 85, 88 belajar, dan bidang saya, pengajaran saya dalam bidang investment analysis. Habis belajar bekerja di pasaran saham. Lepas itu mulakan perniagaan seawal tahun 1991. Ya, bidang saya lebih kepada secretarial practice dan consultation, business consultation, corporate consultation, restructuring of company. Ya, lebih banyak kepada memberi perundingan kepada syarikat, dan jadi banyak involved dalam training, sehinggalah saya berjumpa dengan bila kita melihat dalam proses training itu, di situlah kita mula berdepan dengan usahawan. Seawalnya ialah bekerjasama dengan pihak MARA, ya, dan NPC pada itu, sekarang MPC, National Production Center, dan beberapa lagi. Dengar suara ya, boleh dengar betul? Ya, boleh tak dengar macam mana? Nak kena ni balik ke macam mana? Resetting balik. Halo? Boleh kan test speaker? Speaker okey, saya punya speaker ni. Boleh dengar. Halo? Doktor, boleh dengar ke? Saya tak dapat dengar suara tu. Ada something wrong Saya ya. ni balik, boleh tak? Boleh. Saya ni balik, renter balik. Macam mana? Speaker. Boleh. Boleh dengar lah. Okey, Datuk, saya boleh dengar. Datuk cakap. Halo, boleh dengar Boleh. Boleh ya. Okey, saya ni baliklah semula. Ya, Okay, tentang tadi tentang pengalaman tadi saya dah sebut tadi, berkaitan dengan pengalaman sebelum beri dalam bidang coaching ni. Maknanya kira bermula dengan training dululah. Ya, training, lepas tu consultation, ya, bimbingan, dan juga dalam bidang perkhidmatan. Okay, jadi dalam bidang services ini banyak kita interact dengan berbagai jenis pelanggan lah, ya, dengan berbagai jenis orang. Jadi daripada situ kita mula melalui satu proses pembangunan diri kita lah sebenarnya melalui coaching ini, ya, sebelum kita membuat perubahan kepada orang lain, kan. Jadi teknik-teknik ataupun pengajaran dalam coaching ini banyak membangunkan diri kita sendiri sebenarnya, banyak mengajar kita mengajar dari segi tata cara kita nak membangunkan perniagaan dan juga untuk membangunkan diri kita. Ya, jadi saya dah melalui banyak, orang kata, jatuh bangunlah dalam perniagaan seawal daripada zaman kita menghadapi krisis kewangan seawal tahun 2006-2007. Ya, jadi sebagai orang terlibat dalam pasaran saham dan berapa lama juga terlibat dengan apa ni, orang kata, transaksi pasaran saham jatuh, withdraw daripada pasaran saham, apa ni, orang kata, bangunkan balik. Lepas itu bila ekonomi kita bangun semula, sempat balik untuk kita bangunkan balik perniagaan itu melalui zaman-zaman, orang kata, ekonomi kita bagus. Dan lepas itu jatuh bulat semula bila berlakunya satu lagi pusingan setan ekonomi, ya. Jadi melalui proses ini, jadi sebagai, orang kata, bermula daripada usahawan, daripada perniagaan yang kecil, ya, daripada bermula dengan satu pejabat. Kalau dulu orang pakai typewriter lah, sekarang typewriter orang pakai sebagai suplemen. Kalau tak ada pengetahuan tentang komputer, IT ni susah sikit lah. Tapi sebagai satu orang kata, sebagai alat utama lah, saya cuba bangun dalam beberapa tahun lah, ya. Dengan lepas tu kita berpindah daripada office yang orang kata ni kepada pejabat yang lebih besar, sehingga ialah bila ekonomi bagus kita beli bangunan lah,
Itu pengalaman sedikit lah sehingga banyaklah proses yang lalui itu hingga akhirnya kita faham bahawa apabila kita terlibat dalam coaching ini, dia memberikan satu makna yang besar lah pada kita untuk kita mempunyai matlamat yang jelas dalam kita melaksanakan satu perniagaan. Maknanya saya pun ada juga orang kata mentor sendirilah dalam melaksanakan bisnes ini. Memang dalam bisnes kita kena ada mentor kita yang akan orang kata kita keep on dapat khidmat nasihat. Dan dia juga membuat mentor sendirilah dia juga satu proses yang lama juga. Jadi kita dalam bangun bisnes ini, kita kena ada orang kata orang yang kita jadikan sebagai kita punya mentor, sebagai garis panduan kita bangun ketika kita bangun. Ini yang saya rasa cukup penting. Ya, jadi coaching bila kita sekarang apabila kita faham ya bahawa kita perlunya dalam konteks bimbingan ini, jadi setiap orang dalam pelaksanaan perniagaan dia perlukan coach. Dalam prinsip kita kena fahamlah coaching. Maknanya setiap orang tambah dalam keadaan sekarang ini perlu dan pentingnya ya, dan seorang entrepreneur atau usahawan ini perlukan melalui satu proses coaching. Ada sebagai mentor, maknanya dia kena ada coach dia sendirilah. Ya. Pandangan awal saya lah. Ya, Doktor dengar. Okey, terima kasih. So, saya ingin tanya Datuk. Okey, kalau Datuk boleh cerita sikit pengalaman Datuk selepas Datuk dapat mengetahui coaching, Datuk guna pakai coaching, dan dengan sekarang ni apa keistimewaan yang Datuk boleh cerita sikit pengalaman dah mengetahui guna teknik coaching dan guna pakai pun kepada usahawan. Apa yang Datuk boleh sharekan kelebihan bila mengetahui? Datuk seorang mentor, seorang coach, seorang trainer dan juga konsultan. Apa kelebihannya Datuk? Okey, secara perbandingannya kita seringkali kita nak apabila kita nak nak bangunkan diri kita ya, ataupun nak membina satu kekuatan dalam diri kita ni, kita jadi satu lumrah kita akan cuba buat perbandingan ataupun mengikut contoh-contoh idola-idola kita tertentu. Okey, mana kalau seorang penyanyi atau peminat ni dia suka, kalau kata idola dia siapa, penyanyi, pelakon, aktor kan, jadi dia akan pilih dan dia cuba ikut. Dia cuba nak ikut. Tapi satu hakikat yang kadang kita lupa bahawa setiap manusia dia ada kekuatan yang berbeza, pengalaman yang berbeza, latar belakang yang berbeza. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Jadi dalam konteks kita nak bangunkan diri kita ataupun perniagaan kita harus melihat, walaupun kita nak ikut contoh-contoh orang yang telah berjaya, okey, mana individu ataupun seseorang yang kita jadikan sebagai contoh yang dah berjaya, ya. Jadi kita cuba, maksud dia mengambil contoh-contoh, mengambil karakter-karakter ataupun lalu-lalu yang dia telah lalui. Tetapi kita harus diingat, tidak semua daripada pengalaman-pengalaman dia lalui, tindakan-tindakan yang dia buat, karakter-karakter yang dia bangunkan, kena sama juga dan kita kena ikut dia. Sebab ini yang sebenarnya kalau kita melalui, saya dulu saya ingat macam itulah. Ya, kita anggap macam kata bila kita bagi latihan dulu kepada usahawan dan sebagainya, seseorang yang kita nak cuba bentuk, kita selalu duduk ikut pada apa yang kita fikirkan, apa yang harus dia buat. Okey, kita cuba bagi contoh yang dia kena ikut dan minta dia mengikut begitu, dan kita juga nak buat begitu juga pada orang-orang yang telah kita nak ikut, orang yang telah berjaya. Akhirnya kita dapati bahawa apabila kita faham ataupun kita belajar sedikit tentang ilmu coaching ini, ya, pendekatan dalam coaching yang melihat kepada kekuatan individu itu pada diri dia, bukan melihat kekuatan pada orang lain.
Jadi maknanya kalau kita nak bangunkan seseorang dalam teknik coaching ini, dalam pengajaran ilmu coaching ini adalah kekuatan, the strength yang ada pada orang itu. Mana kalau kata nak bina matlamat, nak bangunkan dia punya, orang kata fokus dia ada pada dia, bukannya apa yang kita fikirkan. Itu kalau kita basic teknik coaching itu, penetapan goal itu bukan goal kita, goal orang itu. Jadi maknanya dalam kita nak bangunkan potensi seseorang ataupun diri kita, look into our strength. Saya selalu ambil contoh ginilah. Dan contoh ni pun saya kata masa saya belajar coaching dengan Dr. Syakir, saya teringatlah satu contoh yang diberikan oleh salah seorang daripada master coach kita tu. Bila dia bagi contoh tentang bagaimana Miss Bun, Datuk Miss Bun yang seorang pemain badminton yang hebat lah, ya. Tapi beliau tidaklah pernah untuk memenangi mana-mana Piala Dunia lah yang ni. Tapi beliau mampu untuk bangunkan, membina kekuatan seorang yang mampu untuk menjadi pemain nombor 1 dunia. Ya, semua tahu kan siapa dia punya coach dia siapa, kan? Di mana dia boleh bangun potensi seseorang lebih hebat daripada dia, kan? Dengan dia mengambil kekuatan individu berkenaan. Ya, itu ilmu coaching yang kita, yang setiap orang ni sahawan dia kena, orang kata itu pentingnya ilmu coaching ini untuk kita jadikan dia sebagai satu, orang kata laluan kita untuk kita berjaya lah, ya. Jadi contoh yang tadi ini kira salah satu lah contoh di mana bagaimana potensi-potensi yang boleh dibangunkan oleh seorang yang dia tahu kekuatan orang yang ada yang dia nak bangunkan. Dia tahu strength yang ada pada apa ni, contoh pada Datuk Lee Chong Wei, ya. Datuk Lee Chong Wei yang dibina, dibangunkan, akhirnya mampu untuk menjadi seorang pemain nombor 1 dunia. Ya. Dengan penelitian-penelitian yang dibuat oleh coach tadi kepada dia punya coach ini, maka dia tahu kekuatan di mana dia nak bangunkan. Di mana dia nak bina strength yang ada pada seorang itu, agenda orang berkenaan, dan akhirnya segala tindakan-tindakan yang kita buat, yang dibuat oleh coach kita adalah berlandaskan kepada, orang kata, daripada kita yang bagaimana kita membangunkan orang itu melalui mengenal pasti. Ya, kita kenal pasti. Bila kita dah kenal pasti kekuatan seorang itu, kita tahu apa yang kita nak keluarkan daripada dia yang dia tak sedar, unconscious, orang kata unconscious strength yang ada pada diri dia, melalui apa yang disebut sebagai powerful question. Okay, powerful question kita untuk kita bangunkan potensi yang ada pada orang itulah, ya, supaya dia tahu kekuatan yang ada pada dia beyond apa yang dia fikirkan. This is how kata potential diri yang mana sebenarnya kalau kita mampu kenal, tapi bukan kerja yang mudah untuk kita kenal, untuk kita, orang kata, mengenali strength yang ada pada seorang kalau kita tidak betul-betul, orang kata, menggunakan teknik-teknik yang betul untuk kita keluarkan segala idea pemikiran yang ada pada diri. Ya, betul, Doktor? Okey, alhamdulillah. Terima kasih, Datuk. Okey, saya tertarik penyampaian Datuk tadi berhubung dengan kemampuan bertanya soalan yang dikirakan powerful question. Jadi saya rasa sekiranya lah kita boleh faham bahawa apa yang kita kata itu sebagai sesuatu yang boleh membantu seseorang, terutama sekali dengan teknik menggunakan bahasa. Jadi bila kita menggunakan yang sedemikian, cara tak langsung bahawa orang yang berdepan kita tu dia fokus pada kita. Alright? Orang yang kita sedang coach tu dia fokus pada kita. Dan dia beri perhatian sepenuhnya kepada kita. Dan cara kita bertanya menyebabkan dia sendiri rasa terpanggil untuk bagi jawapan. Okay. Yeah. Kadang-kadang jawapan yang dia bagi itu mungkin jawapan kebiasaan bagi dia. Dan kadang-kadang jawapan yang dia bagi itu tak pernah dia bagi jawapan macam tu. Tapi jawapan tu diberi oleh sebab cara soalan tu ditanya. Okay? Menyebabkan dia rasa sesuatu dia fikir, mungkin dia berfikir di luar kotak, orang kata. Jadi suasana macam mana yang Datuk boleh share sikit pengalaman Datuk yang mana berlaku macam tu
semasa Datuk coach, tak kira lah siapa pun, don't have to be any specific, right? So minta Datuk sikit bagi penjelasan itu ya. Sila Datuk. Okey, dalam kita proses coaching ni, kita akan berdepan dengan coach yang berbagai-bagai latar belakang dan juga coach yang disebut berbagai latar belakang ni dari segi levels of intellectual dia. Berbeza dari segi latar belakang pekerjaan dia, latar belakang dari segi apa yang dia lalui dan juga latar belakang dari segi living, style of living lah. Ya. Jadi dalam kita kena faham, kadang-kadang kalau kita wrong question ataupun question yang sebab apa dia ada satu sifat bagi coaching ni untuk orang kata keluarkan apa yang ada secara kelas, secara tanpa ada observation. Sebab kita kena faham dalam proses coaching ini, pihak coaching akan cuba, pihak orang yang kita ini dia akan cuba simpan ataupun keep reserve kalau jawapan-jawapan dia nak bagi. Alright. So kadang-kadang kita kalau kata we are wrong question dari segi kalau nampak macam quite straightforward question dan orang kata dia tak seolah-olah soalan itu sudah mengarahkan pada satu jawapan yang kita nak. This is a wrong approach. Kita nak dia jawab macam ni, maka kita tanya soalan yang direct pada itu dan kadang-kadang jawapan yang diberikan itu is not sincere answer. Kan? Jadi kita kena orang kata dalam proses coaching ini supaya kita beri ruang dan masa, orang kata seolah-olah kita biar coaching ini pause untuk memikirkan sesuatu dan memberi jawapan yang ikhlas dan datang daripada dia punya keyakinan di hati dia. Keikhlasan. Jadi ada kadang-kadang soalan itu bila kita tanya penting yang orang kata berdasarkan apa yang dia sendiri sebut. Cuma kita rephrase the question, rephrase soalan itu supaya affirmkan balik apa yang dia cakap, apa yang dia cakap dan kembangkan daripada apa perkataan yang dia dah sebut, kita kembangkan soalan itu supaya the answer dia bagi itu ialah lanjutan daripada apa yang dia telah sebutkan dan akhirnya dia akan dapati bahawa dia dibawa pada satu destinasi yang mana dia sendiri tak pernah jangkakan bahawa dia akan berikan jawapan-jawapan seumpama itu yang mana mengembangkan dia punya bahawa benda dia tak terfikir pun. Kalau dia fikir duduk seorang-seorang nak fikirkan benda dia tak terlintah pun nak beri jawapan macam tu ataupun nak bagi solution kepada problem yang dia ada, kan? Tapi kerana kita punya approach tu kita explore dia punya. Okey, alhamdulillah tu. Very interesting. Sekarang ni kita pergi ke yang tepat yang seterusnya, iaitu macam mana kalau seseorang yang kita jumpa dalam tu, Datuk seorang usahawan juga. Datuk juga buat juga coaching pada usahawan berbagai peringkat. Dalam tugasan harian sekarang ni, apa yang Datuk rasakan? Yang ini bukan lagi pasal coaching. Apa yang Datuk rasakan perluan diberi kepada usahawan yang ada sekarang ni? Anything that Datuk can share? Any ideas yang you rasa patut kita buat sumbangan untuk meningkatkan mungkin motivasi dia, pandangan dia, world view dia, ataupun apa yang perniagaan dia hadapi sekarang ni. Apa yang selain pada ni kita boleh sama-sama cari jalan untuk membantu dia orang dalam keadaan semasa ni. Selain pada coaching, training dan sebagainya, apa lagi yang Datuk nampak? Sila tu. Okey, dalam konteks usahawan sama ada dari segi usahawan itu di peringkat orang kata startup, dia baru nak mula berniaga, ataupun yang tengah infant, iaitu dia dah mula tapi masih lagi nak kata mencari asas dan tapak dia, dan juga kepada yang tengah orang kata di peringkat sudah dapat tapak yang baik dan tengah membangunkan dan tengah berkembang, dan yang mana yang telah pun berjaya. So jadi keperluan kepada semua peringkat ini berbeza, berbeza, dan pastinya dalam kesemua peringkat ini kita tak dapat nafikan seorang usahawan itu keperluan yang kebanyakan lah, saya tak kata semua, kebanyakan daripada yang keperluan pada usahawan ini adalah modal dalam konteks
kewangan, ya, modal dalam konteks kewangan untuk terutama sekali kalau kita bercakap dalam konteks sekarang. Okay, dalam konteks hari ini, ya, pastinya saya tak nafikan pastinya bahawa keperluan kepada modal yang berbentuk kewangan itu menjadikan satu yang penting. Tapi walau macam mana pun bukan orang kata modal kewangan itu sahajalah yang kita seorang usahawan itu rasakan dia cukup. No, dia perlukan banyak lagi tambah dalam konteks pada hari ini, ya, apabila berlakunya. Ya, kalau bagi usahawan yang startup ini knowledge itu penting, apa benda perniagaan dia nak buat, maka dia kan ada knowledge pada bisnes yang dia nak buat tu. Ya, dan dengan knowledge itu dia kembangkan dengan lepas tu dia akan tahu untuk membuat perancangan perniagaan dia dan akhirnya dia tahu dari segi nak halau tuju perniagaan. Tapi bagi yang dah sudah berniaga dan orang kata terkesan dengan keadaan yang ada sekarang ini, selain daripada modal kewangan itu adalah dia harus mengambil pendekatan baru. Yang sekarang ini dari segi kenapa pendekatan baru dalam dia nak orang kata reach dia punya perniagaan pada satu peringkat, ya, kepada dalam bentuk kaedah-kaedah dan teknik baru dalam pendekatan perniagaan. Pastinya sekarang ni orang bercakap tentang how do you digitize your business, how do you orang kata aplikasikan teknologi dalam perniagaan untuk memastikan you punya business ini boleh pergi jauh. Not limited to dalam negara tapi can go overseas lah, kan. Jadi mana banyak ya knowledge tadi sebut selain daripada capital dalam bentuk monetary, iaitu tentang knowledge base, dua teknik perniagaan. Okay, alright. Okey, Datuk. Terima kasih. Saya ada selain pada tu, Datuk, saya ada lagi soalan. Sebelum tu boleh kita tengok Ustaz, kita tengok siapa-siapa sahabat kita yang masuk di sini. Jadi saya nak tengok sini. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh suara dia bang. Saya nak tengok siapa yang masuk ini. Okey. Sebelum kita nak pergi next question. Banyak ni peserta kita orang kuat-kuat masuk ni. Selamat datang Cik Azizul Rahman. Oh, ini pun Biz Counselor. Alright. Dan ini semua ni orang hebat-hebat ni. Oh, Dr. Syuib. Alhamdulillah Dr. Syuib. Selamat datang Dr. Syuib. Ini daripada utara. Jangan bagi pandangan, bagi idea ni. Bagi idea. Presentation satu, counselling satu, pakar. Dan Basiruddin, seorang engineer dan juga buat sekarang ni chief management. Okey, terima kasih doktor, suara jelas. Basiruddin kata boleh dengar dengan jelas. Alright. And Susan Lee, I think this is a fast reading punya certification. Oh, selamat datang juga kepada Cikgu Jinggo. Okey, kalau Cikgu Jinggo masih ada, bagi komen sikit. Selamat datang juga kepada Sakib. Oh, this is our friend. Ini certified coach ya, yang bekerja Profesor Raja Masnah. Okey, I think sekarang ni Raja Masnah dia ada di luar negara. Saya ingat dia beritahu dulu Raja Masnah duduk di mana? Di Bahrain ke? Bukan, saya tak ingat. Di Dubai ke mana? Betul ke Raja? Tolong correct. Maybe I'm wrong. Okay. Raja kata interesting. Oh, kurs kita pun tengok. Kurs Sarita Kasih pun tengok. Okay. Tadi kita buat join dia. Oh, ini orang kuat seorang ni. Dr. Azura. Okay. Dr. Azura also watching. Terima kasih Dr. Salam Coach. Waalaikumsalam. Yang rahmat. Salam Coach yang dirahmati Allah. Amin. Semua kita yang kena rahmat. Jadi, inilah setengah daripada peserta yang datang malam ni, yang sudi bersuah muka, yang jauh dan dekat pun mari. Alright. Kita harap banyak lagi akan join sebab the next question ni. Oh ya, terima kasih Raja Usman. Raja Masnah kata Dr. Raja Profesor Dr. Raja Masnah kata dia di Oman. Oh, jauhnya. Oman. Oh, terima kasih. Sudah Oman Profesor Raja Masnah ni selalu juga mengikuti saya punya live. Terima kasih doktor. So di Oman sekarang ni pukul apa doktor? Sekarang ni di Oman. What is the time now? Is it winter, summer or what? Bagi sikit some feedback.
Jadi untuk Dr. Aris yang datang ni semua hebat-hebat. Okay. Oh, My next question is slightly different. Okay. Sekarang ni kita tahu kadang-kadang coaching, mentoring, counselling semua boleh pakai. Tapi kadang-kadang boleh tak kita terfikir kita perlu menggunakan mentoring dulu. Okay, mentor dulu. Especially yang orang tak tahu tu, kita kena bagi latihan dulu. Pertama kita bagi training kalau yang tak tahu. Dah tahu dah mula menjalankan tugas, kita boleh dua perkara. Sama ada dia nak mentor ataupun coaching. Alright. So yang mana kita rasa dia ada kemampuan tapi dia kurang sikit attitude, dia motivation kurang, boleh kita coach. Tapi setengah orang tu dia ada kebolehan dah semua. Apa yang dia memerlukan dengan mentoring. Boleh Datuk cerita sikit pengalaman Datuk apabila Datuk terima kasih. Oh 6 petang. Very hot sama. Tak apa. Doktor tak apa, badan dia sihat. Profesor okey. Dia boleh selesai. Badan sihat, kena minum air banyak. Very hot. Sekarang ni 6 petang. Profesor kata 6 petang di Oman. Jadi Datuk, kalau ada keadaan macam tu, pilihan mana yang Datuk pilih? Sharing sikit. Ini tertakluk pada pengalaman yang Datuk lalui lah. Tak kira sama ada you lalui dengan orang luar negara ataupun orang foreigner dalam negara, usahawan yang big corporate. Dia low and whatnot dalam matter. Especially usahawan dan sebagainya. Can Datuk share something sikit pada peserta kita supaya semua boleh dengar? Sila Datuk. Okey. Apa ni antara mentoring dengan coaching? Yang ini yang saya tuting lihat kadang-kala banyak kekeliruan berlaku dalam proses. Kadang-kala seorang mentor itu membawa orang kata behavioral as a mentor dalam coaching. Ya, dan akhirnya menjadi dalam coaching itu lebih kepada orang kata to meet the mentor agenda rather than the coaching tadi. Dia dah bertukar, dia boleh bertukar. Dalam pada itu, ini kita kena faham. Masa bila kita nak mentor, masa bila kita nak coaching applies. Saya dalam pengalaman, kalau kata dalam bagi tengok pada levels of coaching, ya. Kalau dalam konsep aspek-aspek banyak berkaitan dengan aspek teknikal, ya, dalam SOP bagi certain technical, orang kata certain pekerjaan yang mana memerlukan kepada certain compliance, ya, compliance matters yang tidak boleh tolerance, maka di situ aspek-aspek mentoring kena masuk. Kena di-apply lah, ya. Itu dari segi orang kata pematuhan garis panduan ataupun orang kata yang kita nak dilaksanakan ikut apa yang sepatutnya dari segi technicality dia tu. Namun ada juga benda perkara-perkara yang mana bila come to the aspect of creativity, aspek orang kata leadership, aspek apa yang kita nak bahawa kalau semua benda dia ikut kepada A to Z, ikut kepada tanpa menggunakan kreativiti dia, jadi dia tak expand dia punya orang kata tata cara kerja yang mana berdasarkan kepada orang kata pemilihan-pemilihan ataupun kena use creative thinking, ya. Jadi kita tengok keadaan yang macam mana. Tapi pada most kalau kata entrepreneur pula dia berbeza sikit lah. Kalau dalam konteks entrepreneur saya banyak menggunakan kaedah untuk coaching, kecuali kalau kata the startup entrepreneur yang mana some compliance matters kita kena macam bagi some mentoring sikit lah. Tapi bagi kebanyakan entrepreneur ini dia banyak skill coaching, ya, apply. Kita banyak guna skill kerana sebagai usahawan dia kena banyak kata explore dari segi kata dia punya leadership, ya, dia punya creative thinking, dia punya kata innovation. Jadi kesemua ini boleh dicapai kalau sekiranya penggunaan skill-skill coaching itu, ya. Itu kita kena apa inilah bezakan antara coaching dengan mentoring ni. Cuma kadang-kadang bila mentor ni dia tak sabar lah. Dalam mentoring ni, coaching ni kena kesabaran. Tapi kalau dalam mentoring ni kita tak sabar, itu akhirnya kita lebih banyak nak mengajar orang. Kan? Jadi kita kena guna kita punya nilai sikit, ya. Kita punya skill
dalam menentukan sama ada proses itu adalah proses kita nak orang kata lebih pada coaching ataupun kita nak gunakan kemahiran dalam konteks mentoring. Ya. So pulang pada kita, kebijaksanaan kita dan juga keperluan yang ada. Okey. So. Okey. Okey. Okey, Datuk. Buat sementara ni saya nak share sedikit iaitu saya telah hadiri conference ataupun kita ada meeting dalam tahun 1998 dalam tahun sebelum kita katakan dalam 2-3 tahun yang lalu saya pergi seminar. Saya nak share sikit lah beberapa suasana yang mana saya boleh bagi sikit gambaran. Di mana wah tak ada pula dah hilang lah. Nanti tak apa, saya dapati beberapa perkara yang diambil isu dalam abad ke-21, right? Yeah. Dan salah satu faktor yang dia tekankan selain daripada thinking capability, secara berfikir, mereka menekankan daripada segi balancing of social emotional, iaitu kekuatan diri kita menghadapi tekanan dan pressure from the outside dan sebagainya. Selain itu juga apa yang ditimbulkan ialah di abad ke-21 ni kebanyakan orang kata cara-cara pendekatan perniagaan dah berbeza dah daripada dulu. Sekarang ni dia kata dia ada crowd puller, alright, dan dia guna teknik menggunakan algoritma yang mana mudah sangat dipakai. Jika dia pakai leverage asset, dia tak payah ada sendiri. Jadi nak membantu usahawan kita ni, mungkin dia orang tak nampak ada juga peluang-peluang ni yang boleh membantu tanpa mengeluarkan peluang yang banyak. Ada dah pernah Datuk lalui suasana macam ni apabila sama ada pelanggan daripada luar negara ataupun lokal yang berkeadaan sedemikian yang mana Datuk boleh bantu bagi nasihat secara tak langsung, dia boleh save a few thousand dollars, berpuluh ribu dan mungkin more than that. Boleh Datuk share sikit dalam suasana perniagaan yang pernah Datuk lalui? Ya. Dia dalam kita nak menentukan dari segi orang kata apa effort yang kita nak bagi dalam perniagaan dan juga dari segi investment. Selalunya kita banyak melihat kepada menggunakan dari segi kekuatan amount itu sebagai angka-angka yang di physical amount itu sebagai dia punya sebagai basis yang utama, tapi dalam konteks kita berurusan dengan kadang-kala kita banyak aspek-aspek yang lain yang kita kena invested lah, kita kena invest dalam kita nak memastikan bahawa kita punya effort itu memberi kesan dan efektif. Terutama kita berurusan dengan pihak-pihak luar. Pihak-pihak luar yang mana belum mereka nak berurusan dengan kita, nak mengadakan dari segi partnership, engagement, itu banyak yang mereka perlukan. Selain daripada orang kata dari segi physical aspek, melihat kepada orang kata aspek-aspek luaran semata-mata dari segi orang kata cakapan-cakapan kita. Mereka melihat more than that. Sebelum mereka nak invest dengan kita juga, sebelum kita spend masa kita dan juga dari segi kata what we have, resources yang kita ada, kita nak pastikan bahawa dalam proses sebelum satu engagement dengan sebab itu, maka kita must have orang kata menggunakan aspek-aspek orang kata yang doktor sebut tadilah, yang sekarang orang nak tengok all the dia panggil emotion intelligence, not only intellectual intelligence. Bukan dia ambil kira orang ni boleh orang kata cerita benda yang bagus-bagus banyak cerita kan, tapi by end of the day
apabila di segi deliverable, dari segi upayaan kita untuk orang kita menunaikan what we promise ataupun what kita apa yang kita orang kata dari segi kepercayaan tadi, kan, dari segi strength yang ada pada kita untuk bagi confidence level. Jadi di situ yang kadang-kadang sekarang ni banyak yang kita kerugian lah dari segi kerana kita melihat aspek-aspek yang terlalu orang kata ni on the physical aspek, kita tak ambil kira aspek-aspek emotion yang lain antara intellect quotient yang lain yang untuk kita tengok ya. Sebenarnya kalau kita kata okay, you must have this orang kata ni emotion intelligence ya. Dan kita ada dari segi menggunakan apa yang disebut sebagai orang kata spiritual intelligence ya, dalam konteks kita nak berurusan dengan siapa pun lah. Tak kira lah benda ni it is something for local atau for international pun sama lah. Ya, dia punya semua bagi keperluan pihak kata if you deal with the foreign client ni lain expectation dia berbeza sama sekali kerana culture tadi. Kalau you tak faham dari segi culture pihak-pihak tertentu ya, berdasarkan yang datang daripada keadaan yang berbeza dan sukar sikit, jadi nak pecahkan tembok dari segi cultural belief ataupun cultural understanding ni pun satu perkara yang perlu kita faham lah ya, kena faham betul. Jadi not just quite a straightforward punya dealings, tapi dia kena orang kata something yang kita kena study dan analyse ya sebelum kita mengambil langkah-langkah seterusnya ya, baik sebelum orang kata engagement tu berlaku. Okey, doktor. Okey Dato'. Okey, kalau macam tu, apa yang saya cuba nak nyatakan di sini, sekarang ni kita nak maklumlah kepada peserta kita yang datang ni, you can ask any question if you want to ask. Okay, please write in any question. So we try to give the answer. Sama ada saya ataupun Coach Datuk Haris ni akan beri jawapan. If you have any question, so that we can share, right? Mungkin you can give some input or output whatever you have, so that kita sama-sama sharing. Jadi please write anything, siapa saja yang hadir di sini, dan kita boleh bincang atas penulisan anda. Sementara saya menanti sini saya nak maklumkan bahawa kadang-kadang kita ni berdepan dengan orang yang kita tak tahu, right? Kadang-kadang dia orang datang dengan kita, dia orang dah berjaya. Cuma dia ada sikit isu, dia memerlukan bantuan kita. Jadi selalunya orang yang datang kepada kita ni bukan dia suddenly dia datang kan. Kadang-kadang tu dia dah fikir, dia merancang macam-macam dah. Sampai dia buat decision lah. Sampai satu ketika dia nak jumpa kita tu, memang masa tu dia bagi ruang masa dan sebagainya. Okey. Bila datang tu kita sentiasa akan buat keputusan sama ada yang orang walk in kita nak bincang ataupun dia. Tak semestinya kita nak bincang ni pasal coaching saja tu. It can be mentoring, it can be consultancy or not. Kalau dalam keadaan macam tu, kalau Datuk tengok orang yang mai kat Datuk macam tu, pilihan mana yang Datuk akan bagi dulu pada dia orang at that moment of time bila dia datang dengan Datuk. Tapi dia tak kata dia nak coach, dia tak kata nak coaching, dia tak kata. Dia main-main dia bawa isu kepada Datuk. So cara Datuk, if can you share, it is from your own experience, right? Mungkin other people ada dia punya different experience. So you share with your experience, how you go about handling on this kind of people with this issue. Sila Datuk. Betul. Okay. So dia ada levels of orang kata yang berbeza lah daripada different type of client ke customer. Mana-mana pun lah, tapi ikut my experience ni dia ada 3 jenis lah. Satu yang orang kata lebih dia datang tu sebenarnya specific information. Okay, maksudnya dia dah ada structured soalan dia nak tanya berdasarkan kepada apa yang dia nak tahu. Dia lebih kepada knowledge. Maknanya, dan ini approach saya lebih banyak kepada aspek consultation. Kerana memang dia nak itu adalah maklumat-maklumat yang bersifat supaya sebelum dia buat satu-satu keputusan. Contohnya kalau kata dia datang dengan dia have capital dan dia nak tanya kita apakah pertamanya sekali dia nak buat satu bisnes yang dia rasakan bahawa dia dah identify dah potential itu.
berdasarkan pengalaman dia di negara dia dan dia nak datang dekat negara kita nak buat benda yang sama ataupun penambahan daripada apa yang dia buat. Cuma satu benda yang dia tak faham adalah apakah prosedur di negara kita, tata cara dia punya prosedur mewujudkan entiti, nak mewujudkan partnership, mengadakan bagaimana how to engage with the local, bagaimana nak face the authority, bagaimana apa dari segi undangan perundungan dan peraturan-peraturannya dan facing all the bureaucracy. Yang ni lebih bersifat consultation sebab dia blank, dia tak tahu apa-apa. Ya. Baik, ada juga dalam kategori yang mana bersifat dah dia mulakan perniagaan, dah pun buat engagement dengan local partner, tapi ada masalah. Ada masalah dari segi manipulation in business ataupun oleh kerana dia datang dengan membawa isu-isu keputusan-keputusan yang dibuat dan ada conflicting dalam perniagaan bersama dengan partner dia nak minta pandangan. Kalau dalam konteks itu pun sebenarnya selalunya saya akan mixkan di antara consultation plus juga some mentoring lah, sebab bila dia berhadapan dengan masalah pada ketika itu maka kita kena bagi garis panduan atau panduan bagaimana nak overcome the issues dan juga tata cara dia nak orang kata nak set dia punya rights dan juga bagaimana dia boleh stabilize balik dia punya business dan sebagainya. Okay, dan coaching doesn't come into picture lah masa tu, because isu yang mereka datang, they want us to help them to solve the problem. Okay, to solve dia punya problem dan juga orang kata situasi daripada ketika itu dia memerlukan jawapan yang solution yang cepat. Okay, solution yang cepat, jadi kita kena bagi jawapan cepat lah. Yang ketiganya yang development. Ini development. Dia dah ada bisnes, dah mulakan bisnes, dah engage, dah berjaya atas nasihat yang sebelumnya kita berikan dan dia nak develop more business dan juga membawa engagement dia dan juga dia punya kawan-kawan dia dalam perniagaan dia, more investment pada bisnes dia. Jadi di sini saya lebih suka untuk bagi some coaching sikit lah pada dia dari segi apa sebenarnya yang dia nak tahap mana dia nak kembangkan perniagaan dia dan sakap mana dia nak partner yang dia nak ambil ini, yang macam mana dia lihat, adakah dia letak orang kata partner dia ambil ini dia sudah jelas dari segi apa yang dia boleh buat dengan partner perniagaan dan keputusan dia buat tu dan keputusan dia confidence, ya, dia confident bahawa itulah orang kata dari segi laluan dia lah, ya, setelah dia dah orang kata dah bangunkan perniagaan dia dan dia rasakan bahawa dengan pelibatan dia dalam perkara-perkara yang baru yang lain ini boleh membawa kejayaan kepada dia. So dalam konteks ini saya banyak menggunakan coaching approach. Ya, coaching approach untuk supaya dia ruang yang luas untuk buat keputusan dan akhirnya yang pentingnya adalah keputusan yang dia buat sama ada melibatkan masa, melibatkan kos, melibatkan apapun adalah keputusan dia sendiri. Keputusan dia sendiri, dia tidaklah orang kata menyalahkan kita dalam memberi khidmat yang salah dan sebagainya. Keputusan itu apa? Kebanyakan keputusan itu adalah keputusan dia sendiri. So this is kita kena tengoklah kita fahamkan keperluan yang diperlukan oleh pihak yang datang jumpa kita ni lah, ya. So far saya this my experience. Okay. So far saya this my experience. Okay, Dok. Terima kasih Dok. Untuk makluman tuan-tuan yang baru masuk ini, saya sekarang ni bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Coach Datuk Aziz, Dr. Haris. Dia merupakan salah seorang coach yang dilatih bawah bimbingan saya. Alright. About 8 years, 7 years ago of the total experience, lebih kurang macam tu, Doktor? Datuk? Yeah. About that amount, 6-7 years ago? Yeah. Betul. Lebih kurang, ya? Lebih kurang. Okay. Jadi Datuk ni memang banyak pengalaman. Alright. Dia dah didedah, dia in practicality. Jadi
untuk makluman, apabila Datuk mention mentoring, Datuk mention coaching dan konsultasi, dia beza dia. Seperti Datuk ceritakan, kalau mentoring somebody who has the experience, they are more or less the content expert on that area. Yeah. So they tend to give more info. Kalau konsultasi sama, they expert on certain thing, dia yang bagi. Tetapi bila coaching, it turn out to be the other way around. The client is smarter. The client knows what he's doing. So the coach is a person having an attitude of not knowing. Cara dia cakap tu, they put in such a way that he tend to understand. First, they listen to understand apa yang disebut oleh klien dia. Itu perbezaan coaching, mentoring dan sebagainya. Jadi sedikit pencerahan yang saya bagi tu, sebab apa yang Datuk cerita tu memang betul. Itu suasana bila mana-mana kita nak pakai coaching, bila kita nak pakai mentoring, bila kita nak pakai konsultasi, dan bila pula kita nak buat training. So that's how we say, we never, all these things are complement to each other. Kadang-kadang kita kena buat coaching. Tetapi it's on that, it can be on different time, different place dan sebagainya. Dan seseorang tu dia boleh ambil course banyak mana pun dia nak ambil course boleh. Dia ada duit banyak dia boleh ambil. Begitu juga kalau dia gunakan mentor. Right? So Datuk menunjukkan sesuatu yang praktikal. As I selalu promise pada sahabat-sahabat yang datang yang dengar pada pukul 11 tengah hari. At night time we try to talk more on the practical approach implementation. Sebab dia akan seperti mana Datuk kata, kita boleh membantu seseorang kalau kita tahu keadaan dia. Sebab tu apa yang kita bagi itu bersesuaian dengan keperluan yang dikehendaki at that particular moment of time. Betul tu? Betul. So that's how kalau kita berpengalaman macam tu mudah, kita tak terlampau orang kata macam gelojoh nak, tidak. We tend to be able in control what we want to do. So yang mana train coaches they able to do that. Dan mungkin ada coaches di luar sana pun macam tu. Cuma apa yang saya sharing dengan tuan-tuan sekarang ni, we are bring to the reality of the whole thing. Alright. Yeah. Sebelum kita nak pergi satu soalan lagi, kalau sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada apa-apa yang hadir sini nak, any question, I would like to see any question written here. Kalau tak ada question, saya nak bincang dengan Datuk. Sini reflashback Datuk. Flashback. Ada satu ketika dulu masa kita ada session, kita ada mentoring mentor coach session, kita ada dalam discussion session, dalam coaching session sebagainya. Boleh Datuk ingat satu ketika bagaimana keadaan mula-mula yang kita tak tahu coaching. Okey. Bila kita tak tahu tu, kita tend to ask anything kita rasa that come to our mind. Am I right or not? Yeah. Tapi sekarang ni Datuk dah tak ada macam tu kan. So your listening skill has reached a certain level. Right. Ada tak kadang-kadang Datuk melihat keadaan suasana coaching Datuk tu menyebab rasa macam comfortable, tak comfortable melihat keadaan coaching itu. Pernah tak Datuk melalui pengalaman macam tu? Cuba Datuk share sikit tu, macam mana Datuk cuba atasi? Dah Datuk dah berpengalaman, dah experience, share sikit pengalaman so that I know where you are now. Okay, please. Beginning of coaching ni dia sebenarnya dia we are learning lah actually. Sebab dalam peringkat awal tu kita akan dia dua keadaan kita akan berlaku. Satu, we tend to begin into our question itu tend to be a directive question whereby we become by end of the day, by end of the session tu dia jadi mentoring session lah sebenarnya. Yang keadaan yang berlaku di peringkat awal start kita. Yang keduanya kita seolah-olah dalam proses coaching ini kita trap ourselves. Kita seolah-olah masuk dalam satu bilik. banyak bilik masuk banyak bilik tak jumpa pintu. Tak jumpa pintu nak keluar. Okey, tak ada pintu nak keluar. By end of the day, akhirnya kita tak tahu direction kita ke mana sebenarnya yang kita nak bawa lah. Coaching itu dalam konteks soalan kita. So we don't have orang kata development question ataupun question yang tidak orang kata berantak yang bring us to pada satu orang kata akhirnya kita coaching dapat apa yang dia nak dan akhirnya we can close the session tu dalam cara ni. Kalau tidak apa yang berlaku even dalam di peringkat je lah. I think for the past few years banyak yang jam halfway lah. Dan depan kadang-kadang tu dengan
dengan coach yang dia tak serius, antara depan juga dengan dia try to play you around, pun kadang ada juga dari segi jawapan-jawapan yang diberikan kan, dan akhirnya macam trap us with the situation, dan kita nak control pun tak boleh, bukan nak kata control tapi nak manage. We cannot manage the situation yang akhirnya the session doesn't help the coaching. So tapi lama-lama you got to body language you kena follow the way how your coaching behave lah. I think teknik yang saya tengok doktor kadang-kadang dulu lah, ni saya belajar pada doktor sendiri kan, bagaimana akhirnya doktor baca the language of the person tu, dan you boleh manage the situation, dan akhirnya bring the coach to satu keadaan di mana streamline kepada apa yang dia sedang kalau tidak sedar dia sedang mengeluarkan sesuatu yang dia pun sendiri tidak ingat, maknanya dia punya sendiri. Okay, so style gue ni banyaklah kita akan hadapi. Okay, terima kasih Datuk. Okay, it's very interesting. Okay, so Datuk dah melalui engine tu sekarang, very good, very interesting. Okay, so okey Datuk, itu dah Datuk lalui. Sekarang ni it seems that banyak perkembangan terkini, dan cara Datuk cerita pun Datuk dah mula dapat melihat the body language of your coachee dan client. So it's very interesting to discover that you have reached to that level, right? So very good. And benda-benda macam ni memudahkan dalam kita menjalankan tugas. Okay, selain ni ada apa lagi Datuk nak share sebelum kita nak tamatkan? Anything that you feel that you want to share? Kita punya session ni. Anything you want to share so that I can kita cuba tengok apa yang kita boleh bagi sikit cadangan ataupun kepada sahabat-sahabat yang kita datang sini. Anything that you want to share before we kita tutupkan majlis ni? Dah dekat sejam dah. Kawan kita pun sampai, Samsul masuk. Okey, sila Datuk. Okay, just to wrap up what we have discussed dan juga kita boleh share to the end of the session ni adalah untuk development of entrepreneurship ni, kita pada setiap orang, ya, dari segi orang kata ability of thinking, capability kita, don't stop untuk kita build kita punya own orang kata capability in thinking. Okay, dan juga dalam masa yang sama juga don't stop to build more engagement dari segi, kerana sharing of knowledge ni cukup penting lah pada saya, because not everybody ada orang kata knowledge yang kata you can claim that you are the best apa semua kan. Jadi you got to engage with, might be you can get more knowledge daripada orang lain kan. So dalam konteks saya believe dalam konteks banyak saya involve engagement dengan pelbagai jenis orang ataupun entrepreneur ni, maka saya rasa banyak juga ada proses of kita learn daripada mereka dari segi how they deal with their business dan how they deal dengan orang bawahan dia dan juga dengan authority dan sebagainya kan. Jadi yang ketiganya dari segi don't give up lah, maksud dia tambah langkah dan sekarang lah, especially my advice pada entrepreneur ni, kalau kita kena bangunkan balik lah dari segi orang kata what is happening, kesan-kesan ni kepada perniagaan dan sebagainya. We got to orang kata build the strength tu semula, dan especially dan pada diri kita, motivate our positive thinking, motivate balik diri kita dan bangunkan the strength kita dengan with all the circle yang kita ada ni. Okay.
Okey Datuk. Tiba-tiba kita punya sahabat Samsul pun masuk. Seorang anak didik saya agak masuk. Samsul, tolong boleh tak buka gambar sikit bagi nampak wajah you. Tak nampak wajah you. Sila Samsul. Tak nampak muka you. Selamat datang. Untuk selamat datang. Betul salam. Samsul ni merupakan seorang terlatih coach juga. Dia dulu coach dan sekarang ni dia jadi usahawan tuan. Datuk, dia sekarang usahawan. Jadi sebenarnya kita nak conclude dah ni sejam, tapi saya nampak you masuk, saya ucapkan selamat datang. Saya cuba hubungi tadi tak dapat. Terima kasih lah Cik Samsul dapat masuk. Okey, dah Cik Samsul cerita sikit sekarang ni dah jadi usahawan dengan ilmu coaching yang you dapat dulu. You dah melalui pembelajaran coaching. Dulu Cik Samsul ni seorang pensyarah tuan-tuan. Pensyarah di universiti. Dan sekarang ni dia biasa buat coaching. Dia biasa coach orang dan mentor orang. Dan sekarang ni dia dah buat jadi seorang usahawan. Sila Cik Syed ni cerita sikit apa kebaikan you dapat ilmu coaching yang you belajar dengan saya dulu. Sampai you buat tulisan dan cakap do the business by yourself. Please share please. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke suara dengar? Boleh dengar. Okey, sebelum tu saya ucap terima kasih kepada Master Coach pasal atas jemputan ni. Minta maaf lewat masuk pasal tadi engage tadi. Okey, straight to the point, nak cerita pasal apa yang saya dapat lah hasil daripada coaching ni, developmental coaching lah secara khususnya. Ketika mula-mula saya menghadiri sesi coaching bersama Master Coach, masa tu saya sampai ke satu tahap di mana macam orang kata kalau dinding tu dah hujung dah, nak tembus dah tak boleh dah, nak tembus. Yang nak cakap tu macam tu lah. Maksudnya nampaklah every angle tapi tak boleh, nak bergerak tu macam tak boleh. Jadi sesi developmental coaching ni hasil daripada soalan-soalan yang dikeluarkan oleh Master Coach menyebabkan saya nampak di satu sudut yang saya tak nampak sebelum ni. Dan daripada situ dia memberikan saya satu orang kata decision yang firm, decision yang lebih resilience, lebih determination untuk saya meneruskan apa yang saya lakukan itulah. Tetapi dalam coaching memang Master Coach dia tak ada bagi jawapan, tak. Maknanya daripada saya punya sudut pandang sendiri, saya melihat sendiri, nampak sendiri hasil daripada soalan-soalan daripada Master Coach yang membuatkan saya lebih yakin sendiri. Jadi maksudnya kita akan rasa yang keputusan tu adalah daripada diri kita sendiri. So maknanya kita lebih yakin lah whatever consequence akan datang tu, kita lebih bersedia untuk menerima dan menghadapi. Kadang-kadang kita sampai ke satu tahap walaupun dengan knowledge yang kita ada tapi dia macam ada satu halangan untuk kita meneruskan. Sebab sampai ke satu tahap tu kita keseorangan kan, walaupun rakan-rakan pun dia pun tak memahami apa yang kita buat. Jadi daripada situlah hasilnya sehingga ke satu tahap, sebab bila untuk membuat keputusan menjadi seorang usahawan ni memang satu yang tak mudah lah sebenarnya kan. Tapi kita ada dalam developmental coaching ni ada kita panggil emotional quotient kan? Emotional quotient. Bila menghadiri sesi demi sesi coaching tu, demi sedikit dia meningkatkan kita punya orang kata self authoring lah. Maksudnya kita lebih yakin dengan apa yang kita buat. Lebih berani untuk ke hadapan. Berani bukan berani kosong dah, tapi berani dengan lebih matang lah, lebih pertimbangan yang lebih
lebih wajar. Macam itulah yang saya boleh cakap lah. Itu hasil daripada Boleh tanya soalan tuan? Ya. Boleh saya tanya sikit. Boleh. Okey, apa ni Syamsul, kita ialah kadang dalam proses kita laksana satu kan dari segi daripada coaching ataupun kita sekarang kalau ada conflicting di segi kita ada experience, dari segi knowledge kita, dari segi apa yang kita buat kan. Dan bila coaching come into our life ni, kita try to orang kata nak blendkan coaching ini dengan experience kita ada dengan apa yang telah pernah lalui, dan kita laksanakan dan nak do certain improvement lah dalam apa juga yang kita buat kan. How Syamsul overcome this situation, nak blend pengalaman, nak blend apa yang dilalui dan juga dengan coaching skill yang ada tadi ni, macam mana nak supaya kita mudah nak laksana satu, kadang-kadang dia akan jadi conflicting kan. So macam mana blend all these things? Dia konflik dengan diri sendiri pun ada, konflik dengan sekeliling pun ada. Betul. Alhamdulillah. Bila saya cerita pasal konflik dengan sekeliling lah dulu. Alright. Ya. Okay. Dan masa tu saya dalam organisation. Kita diikat oleh KPI yang ialah appraisal yang tertentu lah yang seperti yang telah digariskan, right? So apa yang membuatkan saya boleh menghadapi konflik itu, saya berpegang pada nilai yang saya pegang lah. Maksudnya kenapa saya buat benda tu, saya yakinkan pada diri saya, tunjuk pada diri sendiri dan tunjuk pada rakan-rakan sekerja semua bahawa yang saya buat ni bukan untuk saya. Saya proof itu bukan untuk saya tapi untuk organisation, for the all. Dan benda tu memang orang lain tak nampak, kita nampak. So the thing is, pertama bila kita dalam organisation kan, kita nak yakinkan orang memang susah lah, orang tu tak nampak, kita nampak. Tapi kan, buat kita yakin apa yang kita bawa tu memang akan membawa kebaikan ke semua sekali apabila ianya dilaksanakan. So saya lepaskan diri daripada ikatan-ikatan orang kata bila saya buat benda ni saya akan kurang dari segi ni, saya akan terimalah benda tu. Saya terima benda tu, tak apa, saya kurang dari segi ni, saya kurang dari segi ni, tapi yang penting bagi saya ialah apa yang saya beri pada organisation tu. Dan alhamdulillah sekarang dia menjadi legasi lah. Maksudnya dia dilaksanakan di seluruh Malaysia. Saya lepaskan diri daripada kredit, saya lepaskan diri daripada appraisal, saya tolak tepi. Yang penting dia being implemented dan memberi manfaat kepada organisation dan juga generation yang seterusnya. Bagi saya itu dah cukup dah. Dah cukup. And then untuk diri sendiri, konflik dalam diri sendirilah. Konflik dalam diri sendiri, yang itu memang perlu sangat kepada coaching. Sebab kita orang kata embedded in the process. Kita buat benda tu, kita tak nampak, orang luar nampak. Master coach nampak benda tu. Kita rasa kita buat benda tu, kita expert, kita rasa tu kan. Tapi ada sudut pandang lain yang master coach nampak tu. So dia akan bertanya soalan-soalan yang kita pun trigger, iyalah kan. The challenge is kalau dalam cognitive development tu ke transformational tu. Kita ada contextual, proses, relationship, Datuk sebut pasal relationship tadi kan, relationship dengan pengalaman whatever, and then the transformational. Yang itu memang perlukan coach lah. Coach dia nampak lah kan. So hasil daripada situ kita akan nampak satu angle. Sebab kita rasa kita nampak semua. Sebab memang bidang tu bidang kita. Betul. Kan? Macam tu lah. Itu benefit yang saya dapat lah. Alhamdulillah.
Nampak Samsul lagi seronok nampak. So Datuk, apa pendapat Datuk? Datuk tengok seorang yang sekarang dia jadi usahawan. Apa Datuk melihat yang keistimewaan Hebat. kita punya usahawan ni? Hebat. Dia explore idea tu yang mahal tu. Kan. Dia melalui different angle of experience kan. Dan adakah saya punya explanation tu menjawab Datuk punya? Jawab. Hebat. Yang penting dia overcome tu dengan menggunakan ilmu-ilmu yang masuk lagi dan dia explore sendiri kan, the strength. I mean bila kita face the situation, bila kita sendiri yang face the situation tu. And kita justification tu kita dan skill yang kita ada, kita go to back to our strength untuk overcome the situation kan. Sebab sampai satu tahap kita lonely, kita seorang. Betul. Betul. Di dalam, walaupun kita di dalam ramai-ramai, keramaian, tapi kita keseorangan. Yes, akhirnya you got to make your own, orang kata intellectual decision. Betul. Betul. Kena berani. Betul. Alhamdulillah. Jadi saya nampak Samsul pun nampak ceria, Datuk pun ceria, semua orang ceria. So saya hari ni saya ingat kita dah lebih overdue tak apa. Oleh sebab kita raih kehadiran coach usahawan, lecturer, coach usahawan. Kita bagi alhamdulillah, kita doa untuk kejayaan kita punya usahawan. 2 orang usahawan ni, Datuk Harif pun usahawan, dia seorang coach, seorang mentor, seorang konsultan dan management consultant. Hebat. Ni depan kita pun sekarang ni usahawan. Alright. Dan nampak dia lebih bahagia, nampak muka ceria, nampak dari luar. Okey, saya ikut maklumkan kepada tuan-tuan yang hadir, kalau siapa-siapa nak tulis soalan apa sini tulis, nanti kita akan jawab. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan termasuk Datuk Haris dan Samsul, saya selalu besok saya buat pukul 11. Saya minta Datuk Haris, Samsul dan mungkin kalau Kus Zarita dapat berpeluang join sama. Okey. Selalunya pada waktu petang saya akan tengok Profesor Raja Masnah, Dr. Raja Masnah kata amin. Dia doa tu. Doa kita semua ni. Amin. Alhamdulillah. Jadi jadi saya minta lah siapa yang ada sini esok join pukul 11. Selalunya pukul 11 saya akan terang there are isu teknologi atau teknik-teknik dalam abad ke-21 mula diguna pakai. Jadi saya akan buat penerangan, perbincangan. Jadi kalau misalnya kalau Samsul ada ke lapangan ataupun Datuk ada ke lapangan, Datuk tak boleh kira dia kata nak main tapi dia tak sampai, tak apa. Sampai orang lain Selayu ambil dia dulu. Harap tak ada engagement apa. Jadi kita tak boleh sekat dah. Jadi saya minta maklum pukul 11 banyak professional body bermasuk. It's good kalau you dapat datang and share, right? And then I can focus specific example from Datuk, specific example from Samsul. Samsul tadi berkebolehan melihat sesuatu dalam 4 moment. Dia melihat the process, relationship, contextual. Yang hebat sekali transformational. Wah, dia dah transform makna. Dia dah transform. Yang mahal tu transformational tu. Dia dah transform jadi usahawan. Ya. Apply lah, really they apply knowledge tu. Jadi kalau siapa-siapa kita sahabat yang ada sini yang ingin nak share sesuatu, you want to get participate into our discussion, also we welcome. Please contact me, please put your address, I will come. I think I will also later on invite yang berbahagia kita punya Profesor Dr. Raja Masnah from Oman. Profesor Raja Masnah sekarang ni dia ada Oman. Jadi kita minta kau boleh saya invite Profesor join in from Oman. And saya pun akan juga invite kita punya seorang lagi daripada Australia, daripada Melbourne. Raja something also, I can't remember the name, sorry. Dia sekarang ni dia tak boleh masuk pasal di Melbourne dia 2 jam lebih daripada kita. So dia mungkin dekat pukul 1 dah. Alright. So akan cuba tengok macam mana Prof ada masa kan bila-bila bukan esok ataupun lusa when you are free. Because your timing sekarang ni pukul 6-7 petang kan. Kita dah pukul 11 malam. So kalau pukul 11 that mean you pukul 5 pagi. Tak boleh. Jadi kita kena buat waktu malam lah. Kita buat around 9:30 so that Prof boleh masuk dan daripada Melbourne boleh masuk. Kalau 9:30 Melbourne baru 10-11.30. Dia 9.30 dia 2 jam, 10.30 about 11 lah.
So kalau dia boleh join sekali, so kita buat international. And a few, so kita ada student Atuk daripada Jakarta, daripada Malaysia pun boleh masuk. Jadi kita boleh buat sharing pun ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kalau sudi datang. Dan saya juga kadang-kadang buat live pukul 5 petang. Beberapa usahawan minta. Alright. Jadi Samsul follow my talk. Datuk kalau ada masa fokus, bawa handphone. Kalau Datuk ada di restoran, Datuk boleh join. Okay. Sekarang ni kan everything lah mudah. Everything is, sebab dia kata apa kan? Connection create value. Jadi kita ada hubungan. Sebab Rasulullah kata tiap-tiap pertemuan tu rezeki. Bawa handphone, ada rezeki tu. Yang kedua dia kata sekarang ni dalam abad ke-21 there is no answer. No answer. So kalau tak ada there is no answer, apa ada? There is only question. So Samsul hebat buat question lah Datuk. Datuk pun hebat buat question. So with the question help you to find the answer. But the answer you get now is not going to be permanent answer, right? You got to another question so that you move forward. So what happened to you? You have what you say growth mindset. So alhamdulillah malam ni kita dah menggabungkan pengalaman sebagai coach, mentor, consultant, usahawan. Oh hebat. So malam ni kita terima kasih banyak-banyak kepada Samsul walaupun last minute dia masuk juga, dia tak give up. Itu semangat usahawan tu Datuk. Terima kasih. Okay, sebelum saya tamat ni, okay, besok kita kalau siapa ke lapangan masuk, saya minta Samsul say something for the closing. For the closing? Untuk nak tutup ni, bagi sikit apa yang nak kata. Oh, okay. Bagi saya yang bagi yang belum pernah merasa the real coaching, saya sangat highly recommended lah. Merasai sendiri. The real coaching means developmental coaching. Dia bukan macam mentoring kan, different. Maksudnya melihat diri sendiri melalui sesi developmental coaching lah oleh master coach. Sama. Okey, terima kasih Datuk. Conclude Datuk. Okay. Bagi conclusion, keep on ni lah kita get new knowledge, learning non-stop learning dan apply as banyak mungkin dari segi skill coaching yang ada untuk kita develop di kita dan juga orang yang kita engage. InsyaAllah. Okey. Jadi dengan kehadiran kita punya coach, lecturer dan usahawan iaitu Samsul telah merubah suasana perbincangan kita. Datuk Maklan Samsul ni adalah dulu seorang yang belajar coaching dengan saya. Alright, dia belajar coaching. Dia juga seorang pensyarah di universiti. Sekarang dia dah jadi usahawan. Jadi tuan-tuan kena faham. Dia telah cerita sekiranya keberatan macam mana dia dapat peluang belajar coaching dengan saya. Dia bila kita coaches, dia kenal Datuk dan sebagainya. The world become very, very small. So we are talking about global village ataupun village global. Pilih yang mana kita nak sebut. Dan tahniah kepada Samsul berjaya membuat keputusan jadi usahawan. And the way Samsul cerita, dia seorang dulu makan gaji, pensyarah, take up, do a business with the right answer given. Sehingga saya tengok Datuk pun terpegun tengok Samsul bercerita tu. Sebab seorang coach, you juga seorang coach dan dia cerita macam mana kesan coach. Saya ingat satu ketika masa coach dia dulu, dia rasa macam tercekik, dia tak boleh nak cakap. Bagaimana positive effect sampai sekarang ni, nah, dia menjadi seorang usahawan. InsyaAllah mudah-mudahan berjaya. Tadi dia terima doa daripada Profesor Raja Masnah daripada Oman. Doa dia kata, amin, mudah-mudahan you berjaya. Jadi kita ucapkan terima kasih. Yang nak datang, kalau kesempatan besok, Samsul, Datuk dan juga kita punya coach, kalau Zarita free, minta join. Alright. Masa tu juga kadang-kadang ada banyak usahawan datang. Usahawan persolekan, skin dan sebagainya. So mudah-mudahan malam ni dapat memberi satu kebaikan sebab tiap-tiap pertemuan adalah rezeki. Saya mohon maaf, persilakan cakap. Tadi ada banyak technical error Datuk. Dengan Zoom ni banyak kontrol yang saya tak apa familiar. Sekarang ni dia introduce new safety measure dan sebagainya. Jadi saya silap petik ya, dia jadi lain. Jadi sabar kepada Samsul walaupun you sempat masuk walaupun seminit. Dan yang mana datang semua baru masuk, berbahagia.
yang berbahagia, kita punya Dr. Muhammad Syahri. Ini orang kuat. Dia NLP coach. Yang ni daripada Universiti Malaysia Terengganu. Terima kasih doktor. Oh, dia ada komen dengan ni. Non-stop learning. Terbaik Datuk. Wah, Datuk. Sudah naik nama ni. Sudah glamour macam Samsul. Dai pun nampak berseri dia. Okey, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena keluar daripada